Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita edak bahan bacaan sekali pagi. Yang lebih ambil balik Ustaz Nasri. Kebek tu Ustaz Nasri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buku salawat dulu. Baca salawat dulu Ada bawa buku salawat dah? Buka. Lebih ya. Ada lebih ambil balik. Baca asma'ullah dulu Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Jalla jalaluh al-malikul quddusus salamul mu'min. Jalla jalaluh al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jalla jalaluh al-khaliqul bari'ul musawwir. Jalla jalaluh al-ghaffarul qahharul wahhabur razzaq. Jalla jalaluh al-fattahul alimul qabid. Jalla jalaluh al-basitul khafidur rafi'. Jalla jalaluh al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Jalla jalaluh al-hakamul adlul latiful khabir. Jalla jalaluh. Kena baca ni fadilat sak ni.
mana ni? Al-Ali Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur. Jalla Jalaluh Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Jalla Jalaluh Al-Hasibul Jalilul Karimur Raqib. Jalla Jalaluh Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud. Jalla Jalaluh Al-Majidul Ba'ithul Syahid. Jalla Jalaluh Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matin. Jalla Jalaluh Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Jalla Jalaluh Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Jalla Jalaluh Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahad. Jalla Jalaluh As-Samadul Qadirul Muqtadir. Jalla Jalaluh Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir. Jalla Jalaluh Al-Zahirul Batinul Walil Muta'ali. Jalla Jalaluh Al-Barrut Tawwabul Muntaqim. Jalla Jalaluh Al-Afur Ra'uf Malikul Mulk. Jalla Jalaluh Zul Jalali wal Ikram. Jalla Jalaluh Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni. Jalla Jalaluh Al-Mani'ud Dharrun Nafi'un Nur. Jalla Jalaluh Al-Muqs Al-Hadil Badi'ul Baqi. Jalla Jalaluh Al-Warisur Rashidus Sabur. Jalla Jalaluh Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, selepas kita baca Asma'ullah Husna, kita akan baca salawat pula. Hari yang ke-71. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا أمنة أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أنعم الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول شافع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول مشفع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبلج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحادة صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحسن الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأنقى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأجل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحشمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أخونا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأدعج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأدوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأرجح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأرحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزكى
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-asaddi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ashaddi hayaan min al-'adhra'i fi khidriha. Sayyidina al-ashaddi hayaan min al-'adhra'i fi khidriha. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ashnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina asdaqin nasi lahjatan sayyidina asdaqin nasi lahjatan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-atyabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita baca dari 71 sampai 100 sebanyak 30 selawat. Kita baca beramai-ramai pada pagi Jumaat yang mulia ini selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah terimanya sebagai ibadat pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak baca dulu yang Arabnya. Ni yang hak kita edak ni, hak kita terjemah daripada kitab Arab ni ke Malaysia. Saya nak baca hak Arab dulu. Di muka surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yaquluna hadha ar-rajul min ghairi ta'zimin
lianna muradahuma al-fitnatu liyatamayyaza as-sadiqa fi al-iman min ghairihi. Dia nak cerita kat kita kenapa malaikat Munkar dan Nakir pi tanya si mati menggunakan perkataan laki-laki itu. Maksud laki-laki itu ialah Nabi Muhammad. Malaikat tanya orang mati, apa yang kamu nak kata tentang laki-laki itu? Pasal apa malaikat sebut laki-laki itu? Dia tak sebut kata apa pendapat kamu mengenai dengan Nabi Muhammad, apa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut pun ketika dia nak tanya si mati itu dengan kalimah-kalimah dan gelaran-gelaran yang mengagungkan Nabi. Dia sebut laki-laki itu saja. Apa pasal dia sebut lagu tu? Dia kata pasal dia nak uji si mati itu. Kalau si mati itu orang yang beriman, dia akan sebut, aku percaya kepada dia sebagai Rasulullah, kekasih Allah dan sebagainya. Tetapi kalau orang tu tak beriman, dia akan sebut, dia kata, kalaulah Muhammad tu dia kedudukan dia tinggi di sisi Allah, tentu malaikat sebut dengan kata-kata dan gelaran-gelaran yang mengagungkan dia. Ni tak pun dia sebut laki-laki itu. Sebab itu jawapan dia kepada malaikat, aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Itu kepada orang yang tak beriman. Tapi kalau orang beriman, dia akan puji, dia akan sebut, dia akan sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kenapakah dikata lagu itu? Untuk nak menguji orang beriman dengan tidak. Fal awal yujibu wasani yaqulu law kana hadha ar-rajul qadra alladhi kana yad'i fi risalatihi 'inda Allah ta'ala ma kana hadha al-malak yunbi'u anhu bimithli hadhihi al-kinayah. Orang yang pertama, yakni orang yang beriman, dia jawab dengan elok, sopan. Tetapi bagi orang yang kedua, yang kafir tak beriman, dia akan kata, kalaulah Muhammad tu kedudukannya tinggi macam mana dia duk kata, tentu malaikat akan gunakan gelaran-gelaran dia yang agung. Tapi malaikat pun sebut lelaki itu saja. Sebab itu jawapan dia, aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Akhirnya dia kekal di dalam neraka. Sebab apa? Dia tak beriman kepada Nabi Muhammad, malah dia menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu hak Arab. Cuba tengok terjemahan dia. Wa innama yaquluna hadzal rajulu min ghairi ta'zimin. Itu hak Arabnya. Terjemahan dia seterusnya hak kita baca saat ni, sesungguhnya para malaikat berkata, lelaki itu, maksud lelaki itu ialah Nabi Muhammad. Tapi dia kata lelaki itu saja, malaikat dengan tidak menggunakan perkataan yang mengagungkan baginda. Patut dia katalah, penghulu kita, penghulu kamu Nabi Muhammad, kekasih Allah, dia gunakan perkataan-perkataan yang mengagungkan Nabi. Tapi tak, dia guna lelaki itu aja kat Nabi Muhammad. Apa pasal yang dia kata lagu tu malaikat? Ini berlaku kerana untuk menguji si mati itu. Nak uji dia. Jika ia seorang yang beriman, dia akan menjawab dengan baik dan tenang. Dia akan jawab baik. Dia adalah Rasulullah, kekasih Allah, diutuskan apa semua. Sebaliknya, jika ia tidak beriman, dia akan berkata, dia kata apa?
kalaulah lelaki itu, Nabi Muhammad tu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana yang ia mendakwa bahawa dia diutuskan membawa risalah dari Allah, kalaulah hal ini begitu kedudukannya, maka sudah pasti malaikat yang bertanya itu tidak akan menggunakan gelaran-gelaran yang tidak menggambarkan kedudukan Muhammad yang tinggi. Malah ia hanya berkata lelaki itu. Kalau lelaki itu, dia orang kafir ni, dia kata kalau Muhammad itu kedudukan tinggi, tentu malaikat gunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat puji dia. Ni malaikat tu pun kata lelaki itu saja. Artinya Muhammad ni tak ada lah, bukan dia lah, bukanlah seperti yang kamu duk percaya tu. Itu yang malaikat berkata laki-laki itu untuk nak uji orang yang mati. Kalaulah lelaki itu Nabi Muhammad mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ni orang kafir tu kata, sebagaimana ia mendakwa bahawa dia diutuskan membawa risalah dari Allah, kalaulah hal ini begitu kedudukannya, maka sudah pasti malaikat yang bertanya itu tidak akan menggunakan gelaran-gelaran yang tidak menggambarkan kedudukan Muhammad yang tinggi. Tapi dia kata lelaki itu aja, dia guna lelaki itu. Malah ia hanya berkata lelaki itu. Oleh kerana itulah si mati yang tidak beriman itu menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kita memohon perlindungan kepada Allah supaya perkara ini tidak berlaku kepada kita di akhirat kelak. Biar dia sudahlah, dia jawab aku tak tahu, kita tak tahu, kita tak mau. Si mati yang tidak beriman itu akhirnya hidup dalam keadaan hina buat selama-lamanya di dalam neraka. Itu maksud dia. Itu yang malaikat tanya laki-laki itu. Dia gunakan perkataan kat Nabi Muhammad laki-laki itu saja. Dia tak gunakan kekasih Allah dan sebagainya, kerana dia nak uji si mati itu. Kalau orang beriman, dia akan sebut dengan elok, dengan tenang. Tapi kalau orang yang kafir, dia kata, dia akan ingat dalam, dia kata kalaulah Muhammad tu betul tinggi pangkat dia, tentu malaikat tu tak kata laki-laki itu, tentu dia kata Rasulullah, kekasih Allah dan sebagainya. Itu dia nak uji saja. Wa yas'alani kulli mayyitin bi lughatihi 'ala sahih. Malaikat, dua-dua malaikat ni dia akan tanya si mati itu dengan menggunakan bahasa si mati. Kalau dia orang Melayu, malaikat tanya dengan bahasa Melayu. Kalau dia orang Arab, malaikat tanya dengan bahasa Arab. Kalau dia orang Thailand, malaikat tanya dengan bahasa Thailand, sawadikap. Tapi kalau dia orang Indonesia ataupun orang Pakistan atau Hindustan, dia akan tanya dengan bahasa Hindustan. Ikut si mati, ap kia hai, tuan apa habang, mai bi tik ho, saya bagui, tik tu mana bagui. Kedua-dua malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya mayat itu dengan bahasa mayat itu sendiri. Ini pendapat yang sahih. Wa yas'alani al-mayyit walau tamazzaqat a'dha'uhu, dan dia akan tanya si mayat itu sekalipun anggotanya sudah berkecai. Au akalatus siba', akalatus siba', ataupun dia dimakan oleh binatang liar. Rimau makan dah, tapi dia kena soal juga. Au dhurriya fil rih, ataupun dia sudah ditiup oleh angin. Iz qudratullahi ta'ala salihatun li'a'adatir ruh fi a'dha'ihi, karena kudrat kuasa Allah itu memang layak untuk mengembalikan roh kepada semua anggotanya walaupun sudah berkecai. Walau kanat mutafarriqatan, sekalipun anggota itu sudah berkecai, wala bu'da fi dhalik, benda ini tidak mustahil bagi Allah. Tuhan Arabnya.
Hak Melayunya tengok. Wa yas'alani kulla mayyitin bi lughatihi 'ala as-sahih. Kedua-dua malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada si mati itu dengan menggunakan bahasanya, bahasa si mati. Tengok bahasa dia. Mengikut pendapat yang sahih di sisi para ulama, dia akan tanya dengan bahasa si mati itu. Hak cakap Arab tu dalam syurga. Syurga tak ada bahasa lain, semua cakap Arab. Orang yang masuk syurga tu automatik dia dapat cakap Arab. Ana uridu lahma al-baqar, saya nak daging lembu. Dia abang kat malaikat dia jaga syurga. Ana uridu saya nak apa-apa dah abang lah. Dalam syurga cakap Arab nah. Sebab tu Arab ni bagus. Sebab tu Nabi kata sukakanlah, rindukanlah, sayangkanlah bahasa Arab, kerana bahasa Arab tu aku sendiri pun orang Arab, cakap Arab. Quran pun bahasa Arab, dalam syurga pun nak cakap dengan Arab. Tapi di dunia tak mau mengaji Arab. Speaking English cukup pandai di dunia. Nak cakap English dalam tu. Malaikat Munkar Nakir tanya, cakap Inggeris lah kalau orang Inggeris. Tapi dalam syurga semua cakap Arab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Hadis bahasa apa? Arab. Sebab tu Nabi kata cintakanlah kepada bahasa Arab, kerana aku sendiri orang Arab. Quran berbahasa Arab, dalam syurga berbahasa Arab. Mengikut pendapat yang sahih di sisi ulama, malaikat Munkar Nakir akan tanya mayat dengan bahasa mayat itu sendiri. Kalau dia orang Melayu, dia akan cakap Melayu. Kedua-dua mereka, Munkar dan Nakir, akan tetap bertanya si mati sekalipun anggotanya sudah hancur atau ia sudah dimakan oleh binatang liar. Habis dah daging dia mati dalam hutan, rimau pokok habis dah, akan ditanya juga. Atau mayatnya sudah menjadi debu yang ditiup oleh angin. Ini tidak mustahil, kerana Allah berkuasa untuk mengembalikan roh kepada anggota-anggota tersebut. Allah berkuasa sekalipun ianya sudah bercerai-berai. Hal ini tidak mustahil bagi Allah. Tak terlepas siapa pun dia akan disoal. Wa'lam anna ahwal al-mas'ulin mukhtalifatun, faminhum man yas'alanahu jami'an tashdidan, wa minhum man yas'aluhu ahaduhuma takhfifan. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة جاز أن الله تعالى يعظم جسميهما ويخاطبهما مخاطبة واحدة. Tahuilah bahawasanya keadaan orang yang kena soal di dalam kubur itu bermacam-macam jenis. Ada yang disoal secara keras dan tegas, dan ada di antaranya yang ditanya secara ringan-ringan sahaja. Apabila suatu jamaah manusia, sekumpulan manusia mati di dalam suatu waktu di tempat-tempat yang berlainan, contohnya mati kerana gempa bumi,
harus bagi Allah membesarkan badan kedua-dua malaikat Munkar Nakir itu bagi jadi besar, dan mereka akan bertanya semua yang mati itu sekaligus sebab mereka besar. Itu pendapat yang pertama. Wa qala al-Hafiz As-Suyuti, kata Imam Suyuti, yajuzu an takuna malaikatus su'ali jama'atun kasiratun, harus bahawa Allah jadikan malaikat Munkar Nakir tu ramai, satu kumpulan namanya Munkar, wa ba'dhum Nakiran, satu kumpulan namanya Nakir. Kalau orang tu mati ramai-ramai serentak macam gempa bumi, maka Allah ambil setiap orang daripada kumpulan Munkar Nakir ramai itu, ambil belah kumpulan Munkar seorang, Nakir seorang, pergi tanya si mati itu. Jadi ramai pun tak apa sebab malaikat ni ramai. Itu pendapat yang kedua. Tadi dia kata Allah perbesar malaikat tu jadi besar, dia boleh tanya sekaligus saja kepada semua. Itu pendapat yang pertama. Ketahuilah wahai saudara, bahawa keadaan si mati yang disoal itu ada pelbagai jenis. Ada di antara mereka yang ditanya dengan terperinci dan tegas, dan ada juga di antara si mati ditanya dengan ringan dan mudah ya. Sekiranya berlaku kematian secara beramai-ramai pada suatu masa seperti gempa bumi di tempat-tempat yang berlainan, yakni berjauhan, apa akan jadi? Maka harus bagi Allah, Tuhan yang berkuasa, membesarkan badan Munkar dan Nakir hingga mereka dapat bertanya kepada jamaah yang mati itu dengan serentak. Ini satu pendapat ulama besar semua. Hak ramai-ramai itu duduk depan mereka macam idang makan duduk depan kita. Kita boleh ambil hak mana pun. Itu satu pendapat. Dan ada lagi satu pendapat sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Apa pendapat ini? Iaitu harus berlaku para malaikat yang menyoal si mati itu ramai bilangannya. Satu golongan diberi nama Munkar dan satu golongan lagi diberi nama Nakir. Lalu diutuskan kepada seorang si mati itu dua orang daripada mereka, seorang Munkar, seorang Nakir, ambil daripada kumpulan ramai itu. Ini pendapat yang kedua. Hadza wa laysa as-su'alu 'amman li kulli wahidin. Apa yang disebut tadi ini bukanlah soalan itu umum pada setiap orang. Adakah setiap orang kena soal? Kena malaikat Munkar Nakir soal? Jawabnya tidak. Ada yang dia tak soal langsung, ada yang dia soal, ada yang dia tak soal. Bal yustasna min wardil asar bi'adami su'alihim. Balah dikecualikan di dalam hadis menyebut bahawa ada di antara si mati yang tak ditanya langsung. Siapa mereka itu? Kal anbiya, seperti nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-nabi malaikat Munkar Nakir tak tanya langsung. Wa kas-siddiqin,
orang-orang yang tinggi martabat imannya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir pun tak disoal di dalam kubur, wal murabitin, orang-orang yang tunggu di sempadan negara Islam dengan bukan Islam, duduk cek tengok hak masuk ke negara Islam ni musuhkah ataupun dia ini orang Islamkah. Hak duduk di sempadan untuk nak cek yang masuk ke negara Islam ni musuh Islam kau atau tidak, itu dia panggil murabitin. Orang ni pun kalau dia mati tak disoal di kubur. Wal mulazimina liqiraati tabarakal mulk, orang yang sentiasa duk baca surah tabarakalladzi biyadihil mulku, siang malam baca, nak tidur baca. Orang ni pun apabila dia mati tak disoal dalam kubur dia. Bacalah surah Tabar, hafal surah Tabar. Surah Tabar kena hafal, surah Yasin kena hafal. Senang nak buat ibadat. Kalau nak kena pegang Quran buka, tak ada ayat semayang pakai tak baca. Tapi kalau kita hafal, tak ada ayat semayang pun boleh baca. Kecuali kalau berhadiah besar ya. Dia sambil duk bawa kereta, dia habis 2 kali dah Tabar. Orang yang selalu baca surah Tabar, apabila dia mengaji, dia dengar kata orang yang selalu baca surah Tabar tak disoal dalam kubur, dia pun terus beramal. Orang ni dia mati tak disoal dalam kubur dia. Kita boleh jadi calon ni. Nak mati syahid pun tak boleh lah kita ni. Nak jadi nabi-nabi pun tak boleh kot. Tapi nak meneruskan, nak lazimkan, nak kita sentiasa baca surah Tabar boleh. Kulla lailatin, dia baca tiap-tiap malam. Min hina usulil khabar ilaihi sawaun, ketika dia sampai berita ni, hadis mengatakan orang yang baca surah Tabar dia tak kena kubur, tak kena soal di kubur, dia pun dengar tu terus dia beramal. Macam hari ni sawaun qara'a asy-syakhsu 'inda naumihi, sama ada dia baca ketika dia nak lena au qablahu ataupun belum dia lena, tak kira. Ni pun orang ni tak kena soal dalam kubur. Wa man qara'a fi maradi mautihi surat al-ikhlas, tak kena soalan kubur juga. Orang yang dia baca masa dia sakit nak mati, sakit teruk dah, tenat baca, sakit nak mati dah, dia duk baca qul huwallah tak berhenti, pun dia mati tak kena soal di dalam kubur. Wa man mata bi maradi batnihi, orang yang mati kerana sakit perut, cirit-birit pun, tapi kena syarat dia sabar atas ujian Allah, dia mati tak kena soalan kubur. Wal mayyit fi zamanit ta'un, orang yang mati kerana jangkitan penyakit ta'un, sabiran, dia sabar, muhtasiban, dia harap mendapat pahala dari Allah. Dia kena wabak ta'un, dia sabar. Kena wabak COVID-19, dia sabar, dia mati. Sawa'un tu'ina am lam yut'an, sama ada dia mati kerana jangkitan penyakit ta'un ataupun mati kerana lain. Tetapi dia sabar di zaman tu, dia akan lepas daripada soalan mungkar dan nakir. Wal mayyit lailatal jum'ah, orang yang mati malam Jumaat, au yaumaha, ataupun mati hari Jumaat, walau lam yudfan illa yaumas sabti masalan, sekalipun mayat dia tak disimpan, dikebumikan kecuali pada hari Sabtu, tak kira simpan hari apa, janji mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Wal majnun alladhi lam yasbiq lahu taklif, orang yang gila yang tak pernah mukallaf, dia gila daripada awal sampai mati, pun tak kena soal di kubur.
Wal ablah, orang yang tak siuman bodoh daripada awal sampai semua ni yang tak disoal dalam kubur. Cuba tengok hak Arab, hak terjemah pula. Wa hadha wa laysa as-su'alu 'amman li kulli wahidin. Apa yang disebut itu bukan berarti bahawa soalan mungkar dan nakir akan berlaku kepada semua orang yang mati. Tak. Malah sebenarnya ada di antara mereka yang dikecualikan dari disoal, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi bahawa ada di antara mereka yang tidak langsung ditanya dan disoal. Mereka-mereka yang dimaksudkan itu ialah para rasul-rasul dan nabi alaihimus salatu wassalam, tak disoal langsung. Dua, orang yang tinggi martabat kedudukan imannya seperti Sayyidina Abu Bakar, namanya As-Siddiqun, tak disoal juga. Tiga, orang yang mati syahid dalam peperangan melawan kekufuran, yaitu syuhada. Keempat, orang yang menjaga laluan masuk ke negara Islam, mereka memastikan yang masuk itu musuh atau tidak. Ada jaga di sepadan negara Islam, namanya al-murabitin, pun tak disoal. Seterusnya, orang yang sentiasa mengamalkan bacaan surah Tabarakal Mulk pada setiap malam. Bermula budaya membaca suratul Mulk ini sejak ia mendengar hadis mengenainya, sama ada ia membaca ketika hendak tidur malam ataupun sebelumnya. Bacalah. Apa? Kali lagi saya mai mengajak bulan depan nak suruh hafal semua surah Tabar. Orang perempuan, orang lelaki-lelaki. Takkan sebulan tak boleh hafal kot. Nak tunggu bila? Nak tunggu mati orang nak hafal. Kita nak buat bekal mati tak masuk air. Hafallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء. Last sekali ayat dia. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Hafal. Balik start hafal sekejap lagi. Kalau hafal betul seminggu ingat. Kalau tak hafal 10 tahun pun tak hafal itu. Surah Yasin kalau hafal betul lebih kurang sebulan ingat tak sampai. Surah Kahfi pun kalau hafal betul sebulan ingat. Tapi kalau tak hafal 10 tahun pun tak ingat. Kak Mah hafal surah Yasin. Kak Mah hafal. Aku hafal Yasin, hafal lah. Surah Yasin tak hafal. Lagu mana Kak Mah? Yasin. Sadaqallahul azim. Dia hafal Yasin aja. Kau hafal surah Yasin. Bewak muka Mah ni. Cakap. Kan tanya Yasin, hafal Yasin. Hafal surah Yasin, hafal tak? Hafal surah Yasin. Kan payah.
Itu surah-surah yang biak duduk dalam kepala kita. Kita lena dia duduk dalam kepala. Kita naik boat dia duduk dalam kepala. Kita duduk dalam jamban dia duduk dalam kepala, cuma tak boleh buat keluar ya. Kita duduk dalam kereta dia duduk dalam kepala kita. Surah apa surah Mulk. Orang yang sentiasa mengamalkan bacaan surah Tabarakal Mulk pada setiap malam, bermula budaya membaca suratul Mulk ini sejak ia mendengar hadis mengenainya. Ni hadis kita dengar kali ni. Dia mula dah baca suratul Mulk, sama ada ia membaca ketika hendak tidur malam ataupun sebelumnya. Kalau hafal bila pun boleh. Dia bukan lama tuan-tuan. Kalau kita baca Tabaraka sampai habis tu, dalam 4 minit habis lah. Orang yang membaca ketika sakit matinya, sakit di akhir hayatnya, dia baca apa? Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia tak tinggal. Sebab kali Qul huwallahu ahad ni cerita tentang sifat Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat kita bergantung dan sebagainya. Orang yang mati kerana sakit perut, cirit-birit, ia menghadapinya dengan penuh sabar dan mengharapkan keredaan Allah. Orang yang mati ketika wabak taun, ia menghadapi wabak ini dengan penuh sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, sama ada dia mati dengan jangkitan wabak tersebut atau tidak, tak kira lah, asalkan dia mati masa wabak tu. Begitu juga keadaannya dengan wabak yang lain, seperti demam tinggi, wabak COVID-19 dan lain-lain. Mati masa tu insya-Allah lepas daripada soal kubur, tapi kita menghadapinya dengan sabar dan mengharapkan balasan dari Allah. Orang yang mati pada hari Jumaat atau malamnya, sekalipun ia tidak dikebumikan, melainkan pada hari Sabtu. Orang beriman lah ni. Kalau orang kafir mati pi hari Jumaat pun. Orang gila dari awal hidupnya, yang mana ia tidak pernah menjadi mukallaf, menjadi akil balik. Daripada awal dia gila. Tapi kalau awal dulu dia tak gila, mai umur 40 baru mula gila, itu tak, itu disoal pasal belah awal dia tak gila lagi. Hak ni dia tak mukallaf dah. Tak ada. Yang mana ia tidak pernah menjadi mukallaf sebelum ia gila. Dan akhirnya orang yang bodoh tidak siuman sejak awal hidupnya. Bodoh daripada awal hidup. Bagi kain, dia ambil kain selepang, dia telanjang lalu depan orang. Orang beli kain kat dia. Abang dia bagi kain, suruh pakai, malu tengok duk telanjang duk di kuah. Dia ambil kain hak abang dia bagi, dia selepang kot ni, telanjang juga. Kawan bodoh, gila, siuman. Tak siuman. Wa hikmatus su'ali izharullah subhanahu wa ta'ala ma katamahu al-ibad fid dunya min imanin aw kufrin aw ta'atin aw ma'siyatin. Apakah hikmah ataupun tujuan, rahsia daripada soalan Munkar Nakir ni? Pasal apa? Apa tujuan dia? Soalan tu adalah untuk nak menzahirkan apa yang disembunyikan oleh hamba, sama ada berimankah, kufurkah, dia taatkah, buat maksiat. Semua benda ni dia sembunyi. Apabila disoal, barulah benda ini ternyata.
Fayubahillahu ta'ala bil mu'minina al malaikah. Allah berasa bangga dengan hamba-Nya yang beriman. Allah berbangga di depan para malaikat. Cuba tengok hamba aku, tengok dia jawab soalan, tanya mengenai siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Islam. Dia jawab dengan baik. Allah berbangga di depan malaikat dengan hamba-Nya yang beriman sebab jawapannya elok. Dan wa yafdahu ghairahum, dan orang yang tak beriman dia akan kecundang pada hari itu. Wal'iyadzubillah. Kita minta lindung pada Allah lah, supaya kita jangan jadi orang yang kecundang, yang tak boleh menjawab soalan-soalan malaikat ketika dalam kubur. Adapun hikmah, tujuan dari soalan mungkar dan nakir ini, apa tujuan dia? Ialah untuk menyatakan apa yang dirahsiakan, yakni disembunyi oleh hamba. Dia sembunyi apa? Dari amalannya di dunia ini, sama ada ianya beriman atau kufur, taat atau maksiat. Dia sembunyi di dunia ni, siapa pun tak tahu. Pergi sana disoal, barulah terbungkak semua tu. Ikuran dari pendedahan itu, Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang mukmin di hadapan para malaikat, dan sebaliknya Allah menemplak, mencela mereka yang tidak beriman. Wal'iyadzubillah. Dengan soalan inilah akan timbul benda ni. Hak beriman pun timbul, hak tak beriman pun timbul, hak buat maksiat pun timbul, hak buat taat pun timbul. Jadi tak dapat dirahsiakan lagi. Tapi kalau di dunia ni dia buat rahsia sembunyi, siapa pun tak tahu. Pergi sana terdedah semua. Jadi tuan-tuan, itulah terjemahan kepada kitab Arab yang saya cuba terjemah pi dalam bahasa Melayu ni untuk kita boleh faham. Jadi hari ini fokusnya kita buatlah amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita terlepas daripada soalan mungkar dan nakir dalam kubur. Antaranya beramallah dengan surah Taba pada setiap hari. Baca dia. Nak tidur pun baca, sebelum tidur pun boleh baca. InsyaAllah kita akan terlepas daripada siksa dan soalan kubur, azab kubur, insyaAllah. Kita dah edak 2 kali dah. Saya terjemah. Itu daripada muka surat 1 sampai muka surat 5. Bulan lepas. Bulan ni pula dari muka surat 6 sampai muka surat 10. InsyaAllah kita akan sambung lagi dari muka surat 11 hingga muka surat berapa, untuk nak menyatakan kandungan kitab Arab yang dikarang oleh ulama ini untuk kita terjemah ke dalam bahasa Malaysia, boleh kita dapat memahaminya dan mengertinya, insya-Allah. Saya balik duk fikir lama juga nak terjemah tu. Tak ada masa. Tu nak bagi orang tolong type pula. Tapi mujurlah ada orang boleh tolong type kat kita. Harap tuan-tuan puan-puan baca, bagi faham, boleh ulang balik baca, kita bagi, dan beramal dengan apa yang kita faham tu. Jangan kita belajar faham, kemudian kita peram, tak mau. Kita faham, kita amal. Jangan kita faham, kita peram. Peram ilmu tak masak. Tapi kalau peram buah cepedak, dia masak. Jadi setakat itulah dulu kuliah kita hari ini. Kita sudah ambil masa, alhamdulillah, lebih daripada 1 jam dah. Dan kita sempat membaca salawat pada Nabi seorang 30, walaupun kita sudah berakhirlah bulan Maulud Nabi, tapi kita tetap bersalawat pada Nabi walaupun bulan Maulud sudah habis, sebab salawat tidak dituntut bulan Maulud saja, malah dituntut pada setiap hari Jumaat
kita bersalawatlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menandakan kasih dan sayang kita kepada baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.